Mainan merupakan salah satu medium dalam sosialisasi jantina dan pembelajaran kanak-kanak. Ianya mempunyai fungsi tertentu dalam mengajar kanak-kanak untuk mendapatkan pengalaman yang baru, termasuk peranan jantina dan seksualiti. Hal ini kerana mainan adalah sebahagian daripada kehidupan kanak-kanak sejak awal kehidupan mereka. Dalam konteks ini, kanak-kanak banyak menghabiskan masa ataupun zaman kanak-kanak mereka dengan permainan dan dibekalkan dengan pelbagai jenis mainan berdasarkan jantina mereka secara amnya. Itu kajian ini bertujuan mengkaji peranan mainan dalam pembentukan jantina dan persepsi seksualiti kanak-kanak untuk membina pemahaman tentang jantina dan identiti seksual mereka yang berdasarkan pengalaman dan perhatian kami mengunjungi kedai mainan di tempat masing-masing. Oleh itu, saya mempersilakan pembentang yang seterusnya. Dipersilakan. Hai, nama saya Hans Haikal bin Burhan, memegang kad metrik BP 21110217. Saya akan menjawab soalan pertama, iaitu bagaimanakah mainan dipersembahkan. Mainan biasanya dipersembahkan dengan diasingkan mengikut jenama. Sebagai contoh, jenama Nerf atau Barbie. Walaupun dengan itu, syarikat Nerf ini juga menghasilkan pelbagai jenis pistol. Sebagai contoh, pistol air, di mana ia tidak menggunakan peluru lembut seperti pistol-pistol Nerf yang lain. Dengan ini, ia menunjukkan pelbagai jenis, juga menunjukkan ia akan mendapatkan rak sendiri. Dia akan disusun dan dipersembahkan di bahagian mereka sendiri. Sebagai contoh, Nerf akan mendapatkan section mereka sendiri dan lorong mereka sendiri. Tetapi, untuk setiap jenis pistol mainan itu, mereka akan dibahagikan ikut jenis pistol sendiri ataupun tema masing-masing. Sebagai contoh yang seterusnya, mainan-mainan juga dikategorikan dan diasingkan berasaskan jantina, di mana terdapat beberapa jenis mainan yang khas untuk kanak-kanak perempuan sahaja, dan terdapat juga mainan yang khas untuk kanak-kanak lelaki sahaja. Sebagai contoh, mainan-mainan yang khas untuk kanak-kanak lelaki atau kanak-kanak perempuan mendapat bahagian atau section mereka sendiri. Mereka diasingkan dan dikumpul di setiap kategori yang khas. Sebagai contoh, mainan Nerf atau mainan Hot Wheel diasingkan di satu section khas untuk jenama itu atau kategori itu sahaja. Ataupun untuk mainan perempuan, sebagai contoh Barbie, iaitu mainan anak patung, ia juga mendapatkan bahagian mereka sendiri dan section mereka sendiri. Okey, itu saja dari saya untuk soalan ini. So, saya akan berpindah seterusnya kepada soalan yang kedua. Okey, seterusnya saya akan menjawab soalan 2, iaitu adakah mainan mewakili pandangan stereotip kanak-kanak lelaki ataupun perempuan. Daripada pemerhatian, mainan-mainan amat mewakili pandangan stereotip mengikut jantina, iaitu kanak-kanak perempuan atau kanak-kanak lelaki. Okey, sebagai contoh, mainan-mainan yang mempunyai vibe keperempuanan lebih menarik minat kanak-kanak perempuan, manakala mainan yang mempunyai vibe kelelakian menarik minat kanak-kanak lelaki. Okey, ambil ini sebagai contoh. Mainan yang mempunyai vibe keperempuanan adalah seperti mainan yang mempunyai warna yang cerah ataupun warna merah jambu. Lebih spesifik lagi, mainan itu mainan yang tidak lasak, lembut,
Manakala kalau mainan untuk kanak-kanak lelaki lebih kepada mainan yang lasak dan penuh dengan aksi. Walaupun yang demikian, terdapat juga kanak-kanak yang minat dengan mainan yang berlawanan jantina. Sebagai contoh, kanak-kanak lelaki lebih meminati mainan memasak ataupun minat mainan patung Barbie doll. Dalam beberapa keadaan, kanak-kanak dididik oleh ibu bapa mereka. Sebagai contoh, ayah memberitahu anak lelakinya bahawa lelaki lebih biasa bermain dengan mainan truk ataupun mainan kereta. Tapi untuk beberapa keadaan yang lain, beberapa ibu bapa tidak mendedahkan pengetahuan itu kepada anak mereka. So, berkemungkinan anak mereka lebih minat dengan mainan yang bertentangan jantina. Oleh yang demikian, setiap mainan mempunyai daya tarikan yang masing-masing. Sebagai contoh, mainan yang lebih kepada keperempuanan mempunyai daya tarikan seperti mainan masak-masak ataupun mainan Barbie doll. Manakala kanak-kanak lelaki lebih tertarik dengan mainan yang kasar ataupun lebih aktif. Sebagai contoh, mainan kereta ataupun truk. Kanak-kanak lelaki lebih berminat dengan mainan seperti ini kerana terdapat beberapa situasi di mana mereka mengidolakan bapa mereka yang selalu memandu. Ini membuatkan mereka lebih menarik minat di mana mereka juga ingin memandu. Tetapi walaupun beberapa mainan lebih menarik perhatian untuk setiap jantina, terdapat juga kanak-kanak yang tertarik dengan mainan yang bertentangan jantina. Ini disebabkan oleh kurang didikan ibu bapa mereka apabila sewaktu kecil. Dan itu sahaja jawapan untuk soalan kedua ini. Thank you. Soalan 3 iaitu adakah sebarang mainan yang dipersembahkan supaya ia kelihatan sesuai untuk mana-mana jantina? Berdasarkan pemerhatian saya pada kedai mainan TNG Center yang terletak di Jalan Apas Batu 3, Tawau, Sabah, terdapat beberapa jenis mainan yang dipersembahkan supaya ia kelihatan sesuai untuk mana-mana jantina. Antaranya beg pop, gelongsor mini, set taman permainan dan gasut roda 2 dalam 1. Mainan-mainan ini juga didatangkan dengan pelbagai warna dan bukan sahaja warna yang khusus iaitu biru untuk kanak-kanak lelaki dan merah jambu untuk kanak-kanak perempuan. Malah terdapat warna-warna neutral dan warna-warni yang terdapat di sana. Ini dapat menarik minat kanak-kanak tidak kira lelaki atau perempuan. Seperti yang boleh dilihat, beg pop telah didatangkan dengan warna-warni yang sangat cantik untuk menjadi pilihan kanak-kanak. Dengan adanya mainan seperti ini, ianya dapat memudahkan ibu bapa yang mempunyai anak yang ramai dan berlainan jantina. Ibu bapa dapat menjimatkan wang mereka dengan hanya membeli satu mainan sahaja dan anak-anak mereka dapat berkongsi mainan tersebut. Pada pandangan ibu bapa, mainan yang dimain oleh anak-anak mereka memantulkan kejantinaan mereka. Kanak-kanak lelaki yang bermain dengan mainan perempuan dianggap ingin menjadi perempuan. Manakala kanak-kanak perempuan yang bermain dengan mainan kanak-kanak lelaki dianggap ingin menjadi lelaki. Tetapi persoalannya sekarang, dengan package dan nama yang berbeza, terdapatkah mainan kanak-kanak lelaki dan perempuan secara stereotip yang boleh menarik minat kedua-dua jantina? Jawabannya adalah ya, terdapat mainan yang boleh menarik kedua-dua jantina. Berdasarkan pemerhatian kami di kedai alat permainan, kanak-kanak tidak mengambil kisah tentang kegunaan atau cara bermain
dengan permainan yang dipilih. Mereka hanya mengambil kisah tentang bentuk, warna, kuantiti, dan size permainan mereka. Contohnya, set alat permainan memasak yang sering dimainkan oleh kanak-kanak perempuan. Kebiasaannya, permainan itu wujud dalam warna merah jambu yang sering disukai oleh anak-anak perempuan. Jika set permainan alat memasak itu dikeluarkan menjadi warna biru yang disukai oleh kanak-kanak lelaki, semestinya kanak-kanak lelaki akan mengingini permainan itu karena kuantitinya yang banyak. Sama juga dengan kanak-kanak perempuan. Kita boleh mengambil contoh dengan kereta mainan yang lelaki sering main. Jika kita melihat sekeliling kedai permainan itu, akan kita lihat kereta mainan yang ditunjukkan dengan warna yang disukai kanak-kanak lelaki. Contohnya, biru atau hitam. Tetapi, ada juga kereta mainan yang berwarna merah jambu atau ungu. Warna yang disukai oleh kanak-kanak perempuan ditunjukkan. Dengan pemerhatian kami, kanak-kanak perempuan juga memilih kereta mainan yang berwarna merah atau kereta mainan yang berwarna ungu. Jadi, ini membuktikan bahwa terdapat alat permainan kanak-kanak lelaki dan perempuan secara stereotip yang boleh menarik kedua-dua jantina. Soalan kelima iaitu, adakah terdapat permainan dijual kepada kanak-kanak lelaki ataupun perempuan? Okey, semasa pemerhatian dibuat di pusat membeli belah di bahagian permainan kanak-kanak, terdapat satu bahagian di mana permainan tersebut tidak menunjukkan ciri-ciri permainan kanak-kanak lelaki ataupun perempuan. Kebiasaannya permainan kanak-kanak lelaki lebih kepada lelaki yang maskulin dan lebih kepada superhero seperti Spiderman, Batman, Superman. Dan warna pada permainan kanak-kanak lelaki itu juga memiliki warna yang berani dan melasak. Manakala permainan yang perempuan pula lebih kepada patung yang mempunyai ciri yang cantik, jelita dan anggun. Dan permainan seperti ini lebih dikenali sebagai Barbie doll. Dan warna permainan kanak-kanak perempuan ini lebih kepada warna merah jambu ataupun pink. Okey, kebanyakan permainan yang tidak menunjukkan gender lelaki ataupun perempuan. Permainan kanak-kanak lelaki ataupun perempuan ini berbentuk Lego, makanan, alat muzik, dan permainan ini lebih kepada merangsang perkembangan kognitif kanak-kanak tersebut. Menurut teori Jean Piaget tentang perkembangan kognitif, kanak-kanak pada umur 2 hingga 7 tahun peringkat praoperasi mampu mengkategorikan objek dengan menyamakan ciri-ciri dari segi warna, bentuk, saiz dan bilangan. Hal ini boleh dikaitkan dengan permainan kanak-kanak di mana terdapat permainan kanak-kanak memerlukan kanak-kanak untuk menyusun permainan warna mengikut warna pelangi, dan hal ini memberikan kesan kepada perkembangan kognitif kanak-kanak, iaitu dengan memikir cara ataupun mengenal pasti warna yang ada pada pelangi. Secara keseluruhannya, permainan yang tidak menekankan gender ini lebih kepada merangsang perkembangan kognitif kanak-kanak dan mampu melatih kanak-kanak dengan cara berfikir dan menyelesaikan satu masalah tersebut. Secara keseluruhan, permainan yang tidak menunjukkan ciri permainan lelaki ataupun permainan perempuan yang bermaksud kedua-dua gender, kanak-kanak lelaki ataupun perempuan boleh bermain permainan tersebut, lebih kepada merangsang kognitif kanak-kanak yang bermaksud permainan ini melatih kanak-kanak untuk berfikir dan melatih kanak-kanak untuk menyelesaikan masalah permainan tersebut. Seterusnya, soalan 6 iaitu bagaimana pemasaran mainan menarik minat ibu bapa dan juga anak-anak. Di kedai mainan TNG Center, pemilik kedai bijak dalam memasarkan mainan-mainan di kedai mereka untuk tatapan para pembelinya. Bukan saja dari cara susun atur, malah lebih menarik
Mereka aktif memasarkannya di media sosial seperti Facebook. Ini secara tidak langsung dapat menarik minat pembeli untuk datang ke kedai mereka. Walaupun kedai tersebut padat dengan pelbagai jenis mainan, namun ianya tetap dapat memudahkan para pembeli dan penggemar mainan untuk memilihnya, kerana ianya telah disusun secara rapi di dalam almari kayu dan terdapat juga mainan-mainan yang bersaiz besar disusun pada lantai dengan kemas seperti basikal. Setiap mainan disusun mengikut jenis dan warna kelompok masing-masing bagi memudahkan para pembelinya untuk memilih dan seterusnya membeli mainan tersebut. Terdapat pelbagai jenis mainan yang disediakan bagi setiap peringkat umur kanak-kanak. Ini sangat memudahkan ibu bapa jika mempunyai anak-anak yang berlainan umur. Ibu bapa hanya perlu membawa anak mereka ke TNG Center ini dan anak-anak bebas untuk memilih mainan yang sesuai dengan mereka. Yang paling menarik, TNG Center juga menawarkan Nintendo Switch Free Game, Nintendo Switch Ori dan PS4, permainan video khas abad ke-21 yang menjadi kegilaan bukan sahaja dalam kalangan kanak-kanak, malah orang dewasa juga sangat menyukainya. Permainan video ini dapat dimainkan oleh ibu bapa bersama anak-anak mereka. Ini membuatkan ibu bapa dapat mengeratkan lagi hubungan bersama anak-anak mereka sambil berseronok. Soalan 7. Bagaimanakah mainan menyumbang kepada peranan jantina dalam masyarakat kita? Seperti yang kita lihat, mainan yang dipasarkan di kedai adalah berbeza mengikut jantina. Sebagai contoh, mainan yang dipasarkan untuk kanak-kanak perempuan akan lebih tertumpu kepada pembungkusan dan juga mempunyai warna yang menarik, seperti patung Barbie dan juga mainan memasak. Sebaliknya, mainan yang dipasarkan untuk kanak-kanak lelaki pula akan cenderung lebih agresif, seperti pedang mainan dan juga pistol mainan. Bukan itu saja, kebiasaannya permainan ini adalah ditentukan oleh ibu bapa mereka, kerana bagi setengah ibu bapa, mainan yang mengikut jantina ini akan membawa kepada kemahiran yang berbeza kepada budak lelaki maupun budak perempuan. Kemahiran berbeza yang dimaksudkan di sini adalah mungkin mereka ingin anak perempuan mereka untuk menjadi lebih feminin dan untuk mempersiapkan anak perempuan mereka menjadi seorang perempuan yang sejati dan seorang isteri. Dan bagi anak lelaki pula, mereka ingin anak mereka menampilkan ciri-ciri maskulin serta mempunyai keyakinan yang tinggi. Oleh itu, wujud juga satu prinsip yang sering kita dengar yang mempunyai sama maksud dengannya, itu biru untuk lelaki dan merah jambu untuk perempuan. Oleh itu, hal ini sekurang-kurangnya telah menunjukkan dan memperkuatkan kewujudan peranan jantina yang berbeza, sekaligus memberikan mesej kepada kanak-kanak tentang jantina. Sekian itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, permainan kanak-kanak yang dibentuk dan direka kebanyakannya untuk merangsang perkembangan kognitif kanak-kanak, dan kebanyakan pembungkusan dan ilustrasi pada permainan kanak-kanak tersebut telah menarik perhatian kanak-kanak untuk memilikinya. Kanak-kanak lebih cenderung untuk memiliki permainan tersebut disebabkan warna, bentuk dan kuantiti yang banyak. Jelaslah bahawa permainan yang direka dan dibentuk oleh syarikat ini dikaji terlebih dahulu berdasarkan apa yang kanak-kanak suka, apa yang kanak-kanak cenderung pada permainan tersebut, dan hal ini menjadi salah satu penyebab kanak-kanak tertarik dengan permainan tersebut.